soalan yang sebelum ni yang kita dah discuss sejak daripada cuti SEM hari tu, cuti mid SEM. Cuti mid SEM hari tu teacher dah bagi soalan revision. Lepas tu after cuti pun teacher dah bagi soalan revision juga untuk standardized test, bagi 2 topik tu. Lepas tu yang ni lah termasuk yang ni adalah siri yang ketiga dah untuk kelas kita. Cuma siri yang ketiga ni untuk topik vektor sahaja. So vektor untuk siri ketiga ni dia buat 2 file, 2 dokumen. Satu yang paper 1, satu lagi yang paper 2. Okay, so untuk paper 1 ada 6 soalan. Jadi teacher dah pilih lah soalan yang kita akan discuss, iaitu number 1, question number 2, number 2 and number 4 and also number 6. Ada 4 soalan daripada paper 1. Paper 1 ni maksudnya dia short question. Short question. Satu soalan dalam 3 ataupun 4 markah. Itu maksudnya short question. Okay, lepas tu ada dekat sini paper 2. Paper 2 ada 4 soalan je. Jadi teacher akan discuss 2 soalan daripada 4 ni. Jadi yang selebihnya 2 soalan lagi yang long question you all jawab sendirilah. Sebab jawapan pun dah ada. Okay, Daus boleh record ke? Ke Daus tengah set up lagi tu? Daus? Okay, tak apa, kita start dulu. Okay, paper 1 Siapa yang dah try jawab ni? Atira? Try dah Atira? Try tapi tak dapat jawapan. Tak dapat jawapan? Siapa yang dah try? Tak sama dengan belakang. Oh, tak sama. Siapa dah try? Hilman? Hilman dah try dah? Belum. Nabil? Belum je. Ayi? Belum je. Belum. Okey, tak apalah, nak buat macam mana tak? You all catat dulu in case kalau boleh buat rujukan untuk masa kemudian hari lah. Okey, number 1 kita diberi point coordinate untuk point A, B and C. So ni adalah coordinate untuk A, coordinate B and coordinate C lah respectively. Where O is an origin, dia punya asalan. Okay, lepas tu kita diberi vektor OC. Okay, vektor OC that is H multiply vektor OA plus K darab dengan vektor OB such that H and K are constant. So kita nak carilah value of that constant. Okay, so cara dia macam mana nak cari nilai constant. Daripada point ni, kita nak buat apa dekat point ni? Siapa tahu? Apa yang kita boleh buat dekat koordinat yang dia bagi? Kita boleh? Boleh sketch. Boleh sketch? Okay. Kalau tak sketch pun tak apa sebenarnya. Kita boleh tulis pada form kolom vektor. Kolom vektor. Kolom vektor. So vektor tu namanya apa? Apa nama vektor tersebut? Siapa tahu? I tu ke? Okay, IJ. Dia in terms of IJ ataupun kolom vektor lah yang dalam bracket tu. Cuma kita nak namakan vektor tu sebagai apa? Sebagai OA. Okay, very good. Kalau dia bagi koordinat untuk soalan vektor, you all tulis dulu dia punya basic vektor iaitu vektor OA. So, okay, so vektor OA dia adalah negative 1, 2.
Ataupun kalau nak tulis dalam IJ, so dia akan jadi negative I plus 2J. Kalau Syahmi tadi dia cakap dia nak sketch. So dia sketch. Ni paksi X, paksi Y. So point A berada dalam kuadran berapa tu? Kuadran 2. Dia duduk sebelah kiri, negative 1 and then positive 2. Positive 2. So this is point A. So daripada origin to A, ni dia punya line segment ataupun dia punya vector from O to A. O adalah origin. So dia punya pergerakan, dia bergerak ke kiri 1 unit. So dia akan jadi negative I and then naik ke atas 2 unit. So dia akan jadi positive 2J. So dia akan jadilah vektor OA that is negative I plus 2J. Ataupun dalam kolom vektor kita tulis dia negative 1, positive 2. Okay, next. Apa lagi kolom vektor yang kita boleh tulis adalah vektor OB. Okay, what is vector OB? 6 negative 3. 6 negative 3 6 negative 3. Okay, lepas tu satu lagi adalah vektor OC iaitu 10 negative 7. Daus boleh record ke? Daus? Dalam proses lagi kot. Okay, lepas tu kita dah ada lah vektor OC ni. Kita dah ada dekat sini vektor OC 10 negative 7. So dia dah bagi dekat soalan tadi vektor OC in terms of H and K. Jadi kita buat comparison lah dengan apa yang kita dapat dengan apa yang diberi dekat soalan. Okay, cuma apa yang kita perlu ubah suai daripada soalan ni adalah you all kena ganti apakah vektor OA dan juga vektor OB. Baru kita boleh buat comparison. So gantikan vektor OA sebagai ini. And then gantikan vektor OB sebagai 6 negative 3. Okay. So from the information dekat soalan, okay, vektor OC adalah sama dengan H darab dengan vektor OA, negative 1, 2. Plus dengan K darab vektor OB, 6 negative 3. Simplify. Okay, simplify kita darab lah skalar ni dengan vektor atas dan bawah. So untuk first vector hasil dia adalah negative H 2H. Okay, plus dengan K darab 6 negative 3. So dia akan jadi 6K negative 3K. Okay, lepas tu kita selesaikan dia punya addition of the vector. Addition of the vector. Coefficient of I tambah dengan coefficient of I. Lepas tu coefficient of J kita selesaikan dengan coefficient of J. So hasil dia adalah negative H plus 6K. Ni dia punya solution bagi coefficient of vector I. Okay, yang bawah kita dapat 2H minus 3K. Okay, itu adalah ubah suai daripada maklumat dekat soalan. Inilah hasil dia. Okey, yang tadi kita dapat vektor OC daripada koordinat C, kita dapat yang ni. Jadi kita boleh buat comparison. Samakanlah vektor OC dengan yang kita dapat beserta vektor OC yang diberi daripada soalan. Kita buat comparison, kita samakan dia. Okey, bila kita buat persamaan, negative H plus 6K 2H minus 3K dia sama dengan 10 negative 7. Okay, so bila kita buat comparison, kita ambil yang coefficient of I samakan dengan coefficient of I, then coefficient of J kita samakan dengan coefficient of J lah. So dekat situ kita ada dua persamaan, two linear equation. Okay, so first equation adalah negative H plus 6K equals to 10. Okay, another equation is 2H minus 3K
equal to negative 7. Okay, so macam mana cara nak solve ni? Solve these two equation. Cara dia adalah melalui solve simultaneous. Solve simultaneous ada dua method kan, sama ada nak guna substitution ataupun elimination. So teacher guna substitution method. Substitution method teacher express H sebagai subjek. So bila nak pindah H subjek dia negatif, so teacher bawa ke sebelah kanan. So 10 teacher pindah ke sebelah kiri. So dia akan berada sekali dengan 6K lah. So H positive equals to 6K minus 10. So this is my first equation. Yang tadi second equation. So teacher gantikan equation 1 into equation 2 pada tempat H. Okay, kita buat substitution into H. Okay, so dia akan jadi 2 multiply 6K minus 10 minus 3K equals to negative 7. Okay, solve the equation ataupun expand and simplify. So you will get 12K minus 20 minus 3K equals to negative 7. Okay, simplify lagi. K dengan K akan dapat 9K positif. Pindah negative 20 ke sebelah kanan. So dia akan jadi positive 20 minus 7. So you will get positive 13. So value K is 13 over 9. Okay, make sure this fraction is in simplest form. Tak boleh simplest lah ni. Memang ni lah dia punya final answer for K. Okay, after you get K, substitute in equation 1 or equation 2 to get H. So lebih senang kita ganti dalam equation 1 lah. Sebab bila ganti dekat K ni direct dapat value untuk H. Okay, so ganti dekat equation 1. 6 multiply 13 over 9 minus 10. Okay, press your calculator. Dapat berapa H? Negative 4 over 3. Negative 4 over 3. Okay, boleh check lah jawapan sebab jawapan dah ada tu. Okay, you all check jawapan, nilai H and nilai K, betul tak? Okay, dapat tak? Dapat Okay, dapat Dia punya jawapan K 13 over 9 and H is negative 4 over 3. Okay, ni dia punya skema. Skema sebenar untuk short question ataupun soalan paper 1. Dia punya skema tu dia mula daripada atas. Dia mula daripada atas. Maksudnya dekat baris atas sekali untuk soalan 1 ni adalah dia punya final answer. Kalau pemeriksa SPM, dia nampak awak tulis K dan H dengan betul. Terus dapat full mark. Berapa soalan full mark untuk nombor 1 ni? 4 markah kan? Berapa soalan? Berapa markah? 4. 4 markah. Ni soalan nombor 1 tadi. 4 markah. Maksudnya pemeriksa SPM, dia tengok dua nilai ni dulu. Nilai H betul, nilai K betul, terus dia bagi 4 markah. Tu pemeriksa SPM bukan pemeriksa quiz, bukan pemeriksa standardized test, bukan pemeriksa final exam. Pemeriksa SPM je yang dia buat macam tu. Okay, jika salah satu salah, baru dia pergi ke baris bawah. Okay, dia check lagi, adakah nilai K betul ataupun nilai H betul. Salah satu. Salah satu ni dia akan dapat 3 markah. Automatically dapat 3 markah. In case awak salah H kan, salah H tapi betul K sahaja, terus dapat 3 markah. Okay, kalaulah kedua-dua nilai ini salah, so dia pergi lagi ke baris bawah. Baris bawah dia tengok, okay, ada 2 equation betul. Both equation are correct. So dia bagi 2 markah.
Sekiranya salah satu equation sahaja yang betul. Tengoklah sama ada equation 1 ataupun equation 2 sahaja yang betul, dapat 1 markah sahajalah. So kalau tak ada item-item ni semua dekat awak punya solution, kosong markah, tak ada tempat nak bagi markah. Tu adalah cara untuk kita refer skema kalau soalan itu soalan paper 1. Okay, maksudnya ini semua adalah final answer lah. Ni dia punya markah method. Kalau soalan nombor 2 ni 3 markah, maksudnya ni soalan, ni jawapan dia terus dapat 3 markah. Okay, yang ni kalau salah kat sini, maksudnya dia tengok adakah awak tunjuk benda ni. Kalau tunjuk dapat 2 markah. Ataupun salah lagi kat sini, salah lagi kat situ. Okay, dia tengok ada tak solution macam ni, ada tak working step awak tulis benda tu. Boleh dapat 1 markah. Tak ada working step, langsung kosong lah. Okay. Okay, kita pergi ke soalan yang seterusnya. Boleh faham ke nombor 1 tadi? Boleh? Boleh. Okay. You all sebenarnya boleh check. Guna kalkulator untuk semak jawapan. You all boleh check ni. Masukkan nilai ini ke dalam kalkulator. Guna apa tu? Tekan mod, ambil EQN, lepas tu ambil apa tu? Unknown 2. Ambil unknown 2. So masukkan nilai A1, B1, C1, A2, B2, C2. Dekat calculator, so dia akan keluar value untuk X1, value untuk X, value untuk X dan value untuk Y. So A1 tu adalah nilai untuk perkali bagi first term. First term kita H kan. So perkali dia -1 lah. Okay, lepas tu B1 perkali dia 6. C1 kita masukkan 10. Okay, A2 masukkan 2 dan B2 adalah -3 and C2 is -7. Yang ni you all boleh check sahajalah menggunakan calculator. Biasa tak guna cara ni, guna calculator ni? Biasa tak? Tak. Tak biasa. So you all kena tahulah cara untuk semak jawapan bagi soalan yang melibatkan linear equation. Two linear equation. Kita nak solve simultaneous, you all boleh check menggunakan calculator. So B2 is -3 and C2 is -7. Okay, so bila kita tekan semua information ini pada calculator, dia akan keluar X. X tu sebenarnya merujuk kepada siapa? Merujuk kepada nilai H. Sebabnya kita susun H di hadapan. Okay, so nilai X dia akan keluar -4/3. Nanti boleh try Okay, X dia keluar -4/3 and Y ni merujuk kepada kita punya susunan second term. Second term tadi kita susun K. So K tu adalah merujuk kepada Y lah. Jadi soalan akan bagi, calculator akan bagi awak nilai 13/9. Okay, tu cara untuk semak jawapan untuk solve simultaneous linear equation. Okay, next. Question number 2. Okay, kalau laju sangat ke nanti you all ni je lah interrupt je lah bagi tahu Okay, diagram 7 shows a parallelogram KLMN. Okay, so ni katanya parallelogram. So ciri-ciri parallelogram apa dia? Dia mesti ada two pairs of parallel side dua sisi yang selari. So atas ni selari dengan bawah. Okay, lepas tu kiri selari dengan kanan. Itu maksudnya parallel vector. Parallelogram. Okay, dan properties untuk parallelogram, dia punya diagonal, penjuru, dia akan intersect both diagonal intersect at the midpoint. Maksudnya T
ini merupakan midpoint bagi KM dan T ini juga merupakan midpoint bagi LN. So apabila midpoint means T divides LN into two equal parts. So begitu juga dengan yang tadilah diagonal KM ni, maksudnya T ni pun membahagi dua sama juga. Okey, tapi dia punya intersection tidak membentuk 90 degree. Dia tak membentuk 90 degree. Tak jadi. Okey, tak jadi 90 degree. Dia berbeza dengan square dan juga rhombus. Kalau rhombus, dia punya diagonal intersect at 90 degree ataupun perpendicular to each other. Okey, so dekat soalan dia bagi kita vector of KL. Okay, kita ada information of vector KL and LM. Ni pun kita ada juga. Okay, lepas tu soalan nak vector TN in terms of X and Y. So ni adalah TN. Macam mana nak cari vector TN? Siapa ada idea? How to get TN? Anyone? Cari KM. Cari KM. Nak cari KM Okay, kita nak cari TN tadi. Nak dapatkan TN, cara dia macam mana? Siapa ada idea? TM campur MN. TN campur dengan MN. MN. Kenapa TN nak kena campur dengan NM? TM teacher TM. TM. TN campur TM, macam tu? TM campur MN. Oh, TM campur MN. Okey. Faham. TN sama dengan TM campur MN. Tu maksud Ayi. Okey, so kita ada tak vektor TM? Tak ada. Tak ada. Vektor MN ada tak? Tak ada. Vektor MN ada tak? Ada. Ada. Kita boleh guna yang vektor KL ni. Okey, siapa ada idea lain untuk dapatkan TN? Ayi punya cara betul. Vektor TN sama dengan TM plus MN. Ataupun ada tak siapa-siapa yang ada idea lain? Teacher, Ya. kalau kita cari NL, lepas tu bagi 2. Boleh? NL. Okey, kita nak bahagi 2 Okey, you all tengok. Macam mana nak tulis tadi Haziq? TN equal to? NL 1/2 NL. 1/2 NL. Okey, cuba check. Adakah TN dan NL in same direction? TN ke atas macam tu. NL dia ke bawah. So dia opposite direction. Bila opposite direction, salah satu vektor mesti tanda negatif. Kalau tanda letak negatif nak buat macam mana NL ni? Tukar jadi LN. Yes, tukar jadi LN. So vektor TN is 1/2 of LN. Kita ambil vektor tu mesti direction dia sama. Mesti same direction. So LN. Okay, so yang ni lah cara lebih mudah. Okay, tapi kalau guna cara ni pun betul. Betul juga, nanti dapat jawapan yang sama je. Cuma dia lebih panjang lah sebab kita tak ada
mn. Lepas tu kita nak kena simplify lagi dua ni, baru dapat vektor tn. Okay, so sekarang ni you all nak dapatkan vektor tn, you all kena cari vektor ln je lah. Vektor ln. So, kita ambil yang ni. Okay, tu adalah kita punya starting. Kita punya starting untuk start. Okay, so 1/2 multiply vektor ln. Macam mana nak dapatkan vektor ln? Ln is LM plus MN. okay, lm plus mn, ataupun awak ambil ln sama dengan lk plus kn pun boleh juga. So saya ambil cara ke atas lah, laluan ke atas. So lm plus mn. Okay, so 1/2 multiply vector lm. What is the vector lm? Vector lm dia dah bagi dekat soalan, iaitu negative 4x plus 5y. Okay, plus dengan vektor mn. Okay, what is the vector mn? Yang dia bagi dekat soalan, satu lagi vektor adalah kl. So yang kita nak sekarang ni adalah mn. So what is the vector for mn? Negative 2 Negative? 2x minus 3y. Yes, negative 2x minus 3y, sebab kita oppositekan dia punya direction. Jadi yang tanda tu kita kena lawan lah. Kalau dia bagi yang positif, so kita kena letak tanda negatif. So dua-dua positif kan, so maksudnya dua-dua jadi negatif lah. Okay, lepas tu kita simplify. Simplify yang dalam bracket. So 1/2 multiply negative 6x plus 2y. Okay, lepas tu simplify lagi dapat negative 3x plus y. Okay, tu dia punya final answer. Okay, so dia punya working step ataupun pemarkahan dari segi pemarkahan. So kat sini B1. Okay, lepas tu yang ni B2. Final answer is 3. Sebab dia bagi 3 markah. Teacher tak tanda sama macam SPM. Dalam test, teacher tak tanda sama macam SPM. SPM tu lain cerita. Teacher share tadi cara je lah sahaja nak share. Cuma penandaan dalam standardized test adalah teacher utamakan working step. Sebab nak latih you all supaya tidak meniru. Supaya tidak meniru. Jadi you all kena start daripada awal lah. Mesti tahu macam mana nak tulis benda ni. Mesti tahu macam mana nak buat penggantian. Mesti tahu macam mana nak buat simplify. Sehinggalah dapat jawapan. Okay. Okay, boleh faham tak tadi soalan nombor 2? Boleh? Boleh. Okay, so kalau dalam exam, bila you all nak jawab soalan tu, you all kena tahu berapakah tempoh masa yang sepatutnya kita spend. Kalau 3 markah ni, awak darab je 1.5. Okay, 1.5 minit So maksudnya untuk soalan nombor 2 ni, you all kena spend 4.5 minutes. So jangan lebih daripada 5 minit untuk jawab soalan nombor 2. Kalau lagi cepat, lagi pantas, lagi bagus lah. Supaya kita boleh spend lebih masa untuk jawab soalan yang susah. So jangan lebih lah daripada 4.5 minit. Next, number 4. Okay, number 4 ni dia bagi vektor A and vektor B dalam bentuk kolom vektor. So kalau kolom vektor bermaksud vektor A and B adalah berada pada Cartesian plane. Okay, selain daripada kolom vektor, kita juga boleh express this vector in terms of IJ. Tu you all kena tahulah. Okay, so soalan A, kita nak cari magnitude of unit vector in direction of vector A. Okay, macam mana nak cari unit vector? Unit vector untuk vector A sahaja. So yang pertama sekali, you all kena cari
magnitude of vector A. Magnitude of vector A. Macam mana nak cari magnitude? Kita ambil coefficient of I square plus coefficient of J square and then kita square root. So dapatlah nilai dia 10. Okay, tu magnitude of unit vector. Lepas tu kita masukkan dalam formula untuk unit vector lah. Formula unit vector adalah, okay, bagi unit vector in direction of A ni, dia punya simbol adalah vector A, letak topi dekat atas. Tu maksudnya unit vector in direction of A. So formula dia adalah vector A kita perkan dengan magnitude of vector A. So magnitude of vector A kita dapat tadi 10. So panjang vector A adalah 10 unit. 10 unit. Jadi yang kita nak adalah unit vector. Dia tinggal ni. A unit vector. So a unit vector tu maksudnya daripada panjang 10 unit tu kita nak bahagi 10. Sebab kita nak satu unit sahaja, satu bahagian sahaja daripada 10. Okay. So kita tulis 1/10 multiply vector A. So vector A tadi adalah 6, 8. Okay. Dan ini adalah fraction ni sebenarnya. Bila kita darabkan dengan 6, 8, kita boleh simplify the fraction menjadi berapa ni? 1/5, 3, 4. Kalau soalan yang melibatkan fraction, wajib kita simpleskan dia. Okay, sebab bila you darab ni 6/10, so dia akan jadi 3/5. 8/10, dia akan jadi 4/5. So ni kita punya final answer. Okay, so ni adalah unit vector tadi. Okay, boleh faham untuk soalan A? Boleh faham ke tidak ni? Kurang. Saya tak faham. Tak faham. Okey, kat mana tak faham? Tak Start faham daripada A yang ada topi. A yang ada topi. Okey. Tahu tak formula unit vector? Tahu. Okay. Tahu. Okey. Formula unit vector adalah kita ambil je vector tu, kita ambil je vector tu, vector A. Kita kena divide dengan magnitude of vector A. Ataupun kita letakkan numerator ni dekat tepi. Maksudnya dia punya constant adalah 1/, magnitude of vector A darab dengan vector A. Gitu. Selain daripada fraction ni, kita boleh letakkan ni constant ni sebenarnya ni. Kalau dapat cari ni, dia adalah constant. Jadi dia punya constant sebenarnya 1/, magnitude tu. Okay, so 1/, magnitude, kita darab sahaja dengan vector A, dengan dia punya numerator tu. Okay, ni faham penulisan unit vector? Faham. Okay. Jadi jawapan akhir tadi, teacher guna cara ni lah. Teacher guna bentuk ini. Okay, so first kita kena cari magnitude of vector A. So magnitude of vector A, kita guna Pythagoras theorem, 6 square plus 8 square. Lepas tu square rootkan dia. So dapatlah 10. Jadi dekat sini, kita nak tulis berapa ni? 1/10. 1/10. Dia jadi 1/10. Okay, teacher padam formula ni. Teacher pakai hok kat atas tu. Nanti teacher pakai yang ni. Okay, so dia akan jadi 1/10 darab dengan vector A. So vector A telah diberi dekat soalan. Ni vector A. So kita
tulis dekat bracket 6, 8. Dah settle. Cuma yang belum settle adalah kita belum simpleskan jawapan akhir tu. Kita tak simpleskan lagi jawapan akhir. Ni kalau darab ni 6 dengan 1/10, kita masih lagi boleh simplifykan dia. Kita masih lagi boleh simplify. 10 dengan 6 kita boleh cancel guna sifir 2. So dia akan jadi 1/5. 6 tu jadi 3. Sama juga dengan 8 dan 10. 8 dan 10 kita boleh cancel guna sifir 2. So dia akan jadi 5 dan 4. Okay, so dia punya final answer adalah 1/5 multiply 3, 4. Faham tak? Okay, boleh faham tak sampai sini? Faham. Faham Soalan A sahaja ni. Okay, next kita ke soalan B. Okay, soalan B. Okay, dia nak kita cari value of P. Ni ada dekat sini P. Ada dekat vector B. Okay, the value of P such that vector A and vector B are parallel. Tu adalah clue lah. Clue dia bagi tahu bahawa vector A and B are parallel. So apa yang kita boleh kaitkan dengan vektor yang parallel adalah melalui equation. Okay, vektor A, katanya vektor A and vektor B are parallel. So apabila parallel vektor, kita ada parallel vektor, kita boleh tulis equation vektor A equals to, ambil suatu skalar. Skalar itu boleh guna sebarang unknown. Sebarang unknown, nak guna K, biasa teacher guna K. Ataupun nak guna H. Ataupun kadang-kadang dekat buku dia guna simbol lambda. Tak kisahlah apa-apa nak guna beta pun boleh, nak guna alpha pun boleh. Asalkan dia merupakan ataupun dia mewakili skalar. Skalar tu perkali. Perkali. So, kita boleh tulis, letak suatu skala pada second vector. Okay, tu adalah cara untuk kita relate dua vektor yang parallel. Vektor A dan B tadi parallel. Okay, tu pilihan yang pertama kalau kita nak letak skala pada second vector. Ataupun awak juga boleh letak skalar itu pada first vector pun boleh. Atau or. Okay, K darab dengan vektor pertama equals to second vector pun boleh juga. Okay, hak mana lebih mudah? Okay, kita tengok. First vector adalah vektor A iaitu 6, 8. Second vector adalah vektor B iaitu P minus 2 and 4. So dekat vektor B dia ada unknown. Ada unknown dekat situ, P. Jadi untuk menjadikan ianya lebih mudah untuk elakkan berlaku complicated, nampak macam complicated, kita guna equation yang kedua. Sebab dekat B ni dah ada unknown. Jadi skalar ni kita letakkan pada first vector. Tak usah nampak serabut sangat. Okay, faham tak kenapa teacher pilih equation yang kedua ni? Faham tak? Faham teacher. Okay. Okay, so teacher ambil equation yang kedua. Kita substitute vector A and B. Okay, so K darab dengan vector A. Ambil 6, 8. Okay, equals to vector B. That is P minus 2, 4. Okay, lepas tu yang sebelah kiri ni, you darab lah. 6, 8 tu darab dengan K. So dia akan jadi 6K bawah 8K. So bila darab dapat 6K, 8K. Okay, equals to P minus 2, 4. Okay, tu hasil dia bila kita darab dengan K tadi. Okay, lepas tu kita buat comparison lah.
Comparison, hak atas ni kita samakan dengan atas. Okay, 6K equals to P minus 2. Okay, KIV dulu. Second equation nak tulis apa? 8K equal to 4. 8K equal to 4. Okay, so sekarang ni dua-dua equation kita linear. Both equation are linear because K to the power 1, P to the power 1 and K to the power 1. Tapi yang first equation ada dua unknown, K, P. Tak boleh nak simplify lagi. Okay, second equation ada K sahaja. So dekat second equation ni, awak boleh solve lah untuk dapatkan nilai K. So nilai K dia berapa? 1/2. 1/2. So ganti masuk dalam first equation. 6 multiply 1/2 equals to P minus 2. Okay, simplify yang belah kiri dapat 3. And then minus 2 pindah ke sebelah kiri. So dapatlah value P iaitu berapa? 5. 5. Okay, soalan tanya nilai P. Dia tak tanya nilai K. Tapi awak nak dapat nilai P tu, awak kena cari nilai K dulu. Ganda-ganda pun kena cari nilai K dulu juga. Barulah boleh dapat nilai P. Okay, boleh faham ke? Boleh. Boleh. Okay, cubalah tengok balik Cuba tengok balik nanti. Tu adalah working step untuk 4 markah. So soalan A biasanya 2 markah. A 2 markah. Yang B pun sama, 2 markah juga. So pemarkahan dia mungkin dekat sini lah. 1 markah untuk method. And then final answer P 5. Okay, yang soalan A tadi mungkin magnitude of vector A 1 markah untuk method dan juga final answer yang ni 1 markah. So total 4 markah. Okay, last number 6 untuk paper 1. Okay, number 6 kita diberi vector OA in terms of IJ. Vector OB in terms of IJ juga dan vector OC lah in terms of IJ. So kalau vector IJ ni bermaksud vector itu pada Cartesian plane. Okay, dan apa yang awak boleh buat pada vector ini, awak tengok sebab dia adalah vector OA, basic vector. Jadi kalau basic vector ni awak boleh tulis dalam bentuk koordinat sebenarnya. Kalau tadi soalan 1 kita diberi koordinat, kita tulis basic vector. Jadi yang soalan 6 ni, dia bagi basic vector, sepatutnya awak boleh tulis dia punya koordinat. Okay, apakah koordinat A? M2. M2. Koordinat B? -1, 5. -1, 5. And then coordinate C is P14. P14. Okay, itulah dia punya koordinat sebenarnya. So koordinat itu of course lah pada Cartesian plane. Okay, where M, P are constant. So dia kata A, B, C. Tiga-tiga point ni, point A, B and C are collinear, segaris. Segaris. So kalau A, B, C collinear, apa maksud dia? Parallel. Parallel. Vektor apa yang parallel? Vektor apakah yang parallel? ABC. ABC. Okey, biasa kita tulis vektor 2 huruf je. 2 huruf macam ni je. Okey, so apakah vektor-vektor itu? Siapa boleh list out all the vectors that are parallel? Vektor AB. AB. Okay. BC. BC. Okay, 2 vektor itu sahaja. Okay, sebenarnya ada satu lagi. Satu AC. lagi vektor AC. Okay, so kita ada 3 pilihan lah.
Tiga pilihan. Daripada satu straight line, kita boleh keluarkan tiga vektor ni. Vektor AB, vektor BC dan juga vektor AC. Make sure dia satu direction. Biasa kalau kita buat labeling dekat diagram, kita buat ikut orientation A, B, C. Tak ada orang label C, B, CBA boleh. Ni pun masih lagi ikut orientation sebab dia ke bawah macam tu. Tapi kalau label kat sini A, kat sini C, kat sini B, jarang biasa kita label ikut orientation. Kalau yang ni tak ikut orientation lah. C, A, B, salah. Tak ikut orientation. Unless dia dah buat diagram, so dia label kat kita, tak apa. Kalau kita sendiri yang nak sketch diagram tu, kita kena ikut orientation, susunan huruf tu. Okay, jadi awak ambil je 2 daripada 3 vektor ni untuk kita construct equation. Okay, so nak pilih vektor mana ni? Antara A, AB, BC dan juga AC. Okay, so pilihan di tangan anda. Siapa nak share dia punya pilihan? Pilih 2 je. A, B, B, C. A, B, B, C. Okay, kita pilih A, B, B, C. Okay, dia ada, kalau you all salah pilih, you all akan menghadapi satu situasi yang sukar. Teacher nak guide awak macam mana nak buat pilihan supaya kita akan jadi mudah kerja kita. Okay, kita tengok vektor. Kadang-kadang jadi, kadang-kadang dot ni. Tengok keadaan jugalah. Vektor OA dekat sini ada constant M. Dekat vektor A tu. Dekat vektor OB tak ada constant. Dia coefficient sahaja. IJ. So you all kena pilih lah vektor B ni, kena pilih. Pilih vektor B. Hak mana ada vektor B, kita pilih dia. Okay, lepas tu vektor OC. Vektor OC dia ada constant P dekat situ. Jadi vektor OA dan vektor OC dua-dua ada dua-dua ada constant. Jadi you all pilih vektor AB, dah betul dah. Dah betul dah. Sebab vektor AB ni dia punya gabungan antara OB dengan OA. Bentuk yang mudah dengan sukar. Sukar tu bukan apa. Sukar tu sebab dia ada constant je. Okay, lepas tu vektor BC. Vektor BC, vektor B mudah. Vektor C nak kata susah, dot juga sebab dia ada constant saja. Okay, so eloklah you all gabung dua ni. Kalau you all pilih vektor AC, kat sini ada constant, yang OC pun ada constant. So nanti sukarlah akan menghadapi kesukaran. So that's why jangan pilih vektor AC. So daripada 3 pilihan ni, kita guna vektor AB dan BC. Barulah kita akan jadi lebih mudah untuk buat calculation. Okay, so sekarang ni vektor AB kita belum ada. Kita ada vektor OA, OB, OC je. So macam mana nak cari vektor AB? Okay, sebelum tu vektor AB ni parallel dengan BC. You all tulis dulu dia punya equation. Okay, vektor AB is equal to, nak guna constant apa ni? You all tak boleh guna constant P dan juga M. Okay, tak boleh guna constant ini. Selain daripada MP boleh lah. So teacher guna constant K lah, biasa K. Okay, so K darab dengan vektor B, C. Okay, tu kita punya starting. Second step, kena dapatkan vektor AB. Macam mana nak cari vektor AB? How to get AB? Anyone? Siapa tahu? M minus 1. M minus 1. 2 plus 5. 7. Okay, macam mana Hilman dapat M minus 1, 2 plus 5 tu? Macam mana dapat? Macam mana awak boleh terfikir untuk tambahkan M minus 1 dengan 2 plus 5?
Okay, base daripada Hilman share tadi kan. Okay, M minus 1 dengan 2 plus 5 tu bermaksud awak ambil vektor OA, awak tambahkan dengan vektor OB. Jadi adakah vektor AB sama dengan OA tambah OB? Pertanyaan di situ. Adakah sama vektor AB sama dengan OA tambah OB? Tak sama. Tak sama. Kenapa tak sama? Sebab dia kena dia kena tukar dulu. Kena ada sambungan Dia punya starting dia adalah A. Ending dia mesti B. So kita punya starting dekat sini AO plus OB. kena tukar. Kena tukar jadikan A sebagai starting point ataupun initial point. So tukar OA menjadi AO. Baru betul. AO plus dengan OB. So dekat tengah ni dia punya point mesti bersambung. Dia punya point dekat tengah tu mesti continuous. Jadi bila kita selesaikan addition of these two vector, kita akan dapatlah vektor A, B. Ni baru betul. So, awak gantikan vektor AB sebagai AO plus OB. Okay, equals to K multiply vektor BC. So, vektor BC pun tak ada juga. Yang kita ada 3 ni je tadi. So, how to express vector BC? How to derive vector BC? BC is BO plus OC. Make sure dia punya addition tu, dia mesti ambil B sebagai starting point ataupun initial point dan C ending point. Ni kenalah. Okay, seterusnya kita gantikan what is vector AO? What is vector AO? Negative M, negative 2. Okay, negative MI, negative 2J. Okay, kalau nak buat dalam kolom vektor, teacher rasa lebih senang. Okay, negative M, negative 2. Plus vektor OB, negative 1, positive 5. Equal to K, darab dengan vektor BO. What is BO? Apa vektor BO? 1 minus 5. 1, negative 5. K plus dengan vektor OC. OC ambil jelas biji. P14. Okay, so nanti kita nak selesaikan penambahan vektor ini and then kita darabkan dengan K. Okay, so kita selesaikan dulu di sebelah kiri. Sebelah kiri kita gabungkan hasil tambah dua vektor itu menjadi single vektor. So kita selesaikanlah hak atas dengan hak atas. So negative M minus 1 and then negative 2 plus 5 boleh simplify jadi positive 3. Okay, that one for coefficient of J lah. Okay, lepas tu untuk K darab dengan sebelah kanan Sebelah kanan 1 plus P. Tak boleh nak simplify dah, kena tulis je 1 plus P. Itu adalah coefficient of vector I. Okay, yang kat bawah negative 5 plus 14. Ni nombor-nombor ni boleh tekan calculator, so dapatlah 9. Okay, lepas tu kita buat perbandingan. Perbandingan kiri dan kanan. Okay, perbandingan hak atas ni awak samakan dengan yang atas lah. Jangan lupa darab dengan K tu. Okay, so kita buat equation. Negative M minus 1 equal to K plus KP. Okay, teacher darab dengan K. Okay, tu adalah equation 1. Okay, ataupun equation yang kedua, apa comparison untuk equation 2? Nak tulis macam mana ni? Second equation. Siapa nak share? Siapa nak try?
Siapa nak try? 3 is Three. equal to 9k. 9K. Okay, bolehlah dapat nilai K dulu. Okay, berapa nilai K? 1/3. 1/3. So ganti masuk nilai K ke dalam first equation tadi. Okay, so negative M minus 1 equal to 1/3 plus. Okay, K tu 1/3. 1/3 darab P, so dia akan jadi P/3. Okay, lepas tu macam mana nak simplify? Yang constant, boleh combinekan dia, gabungkan dia. Okay, soalan dia nak express P in terms of M. So daripada kehendak soalan ni, dia nak P tajuk lah. Dia nak P jadikan dia sebagai subjek. So term P kita dah memang positif. So biar je lah dia stay dekat sebelah kanan ni. So 1/3 lah kita kena pindah ke sebelah kiri. So tekan kalkulator, negative 1 minus 1/3. Okay, dapat berapa? Minus 4/3. Betul? Betul tak? Betul. Okay. Lepas tu kita nak express P subject. P ni dia ada per 3. So how to eliminate per 3? You all multiply by 3. All terms you multiply by 3. So untuk first term di sebelah kanan dia akan jadi negative 3M minus second term ataupun fraction ni 4/3 darab 3. So dia akan jadi minus 4 sahaja. Okay. So itulah kita punya final answer. Tak ada dah lah fraction tu. Okay, boleh faham tak macam mana dapat ni? Boleh faham? Faham. Okay. Boleh? Okay, so 3 markah dekat situ. Markah yang pertama mungkin di sinilah. 1 markah ataupun yang ni 1 markah. Ataupun markah yang pertama berada dekat sini. Kalau dia kedekut markah, dia letak kat sini 1 markah. Okay. Lepas tu markah yang kedua mungkin daripada comparison tadi. Salah satu equation ataupun both equation 1 markah. Markah method yang kedua. Okay, lepas tu final answer lah. Of course final answer 1 markah. Okay. So you all boleh refer nanti dia punya skema pemarkahan. Okay, dia nak tunjuk soalan vektor. 1 soalan je lah, boleh tak? 1 soalan je. You all ada berapa ni? 4 soalan. 4 soalan. Kita discuss 1 je lah, teacher rasa. Okay? Okay tak? Okay, teacher. Okay, nak discuss nombor berapa? 1 ke, 2 ke, 3 ke, 4? Teacher rasa macam nak discuss nombor 3. Boleh? Boleh. Boleh. Okay. Okay, nombor 3 dia bagi diagram, diagram 9 shows a triangle OAB. Okay, the point P lies on AB and the point Q lies on OB. Okay, tu je dia bagi tahu. P berada dekat straight line AB dan Q berada dekat straight line OB. Okay, lepas tu dia bagi kita equation 3AP is equal to PB. Equation ni boleh tukar dia menjadi ratio. Ratio. Lepas tu equation yang ni pun sama, tukar kepada ratio. Kita nak tahu daripada ratio tu kita nak tahu berapa bahagian untuk AP, berapa bahagian untuk PB. Tu je tujuan kita dapatkan ratio tu. Okay, so untuk ratio yang pertama, dia bagi equation 3AP equals to PB. Yang mana huruf tu you bawa pindah ke satu tempat. Sama ada you nak bawa pindah ke sebelah kanan ke sebelah kiri. So teacher bawa pindah ke sebelah kiri huruf. So AP over
B. So 3 pindah ke kanan, dia akan jadi 1/3. Jadi kat sini kita boleh baca lah AP 1 bahagian, PB 3 bahagian. So tandakan 1 bahagian untuk AP dan PB 3 bahagian. So overall AB dia actually 4 bahagian. Okay, next untuk second equation. Second equation, 4OQ equals to 3OB. Yang ni pun sama juga, yang mana huruf bawa pindah ke satu tempat. Sama ada nak bawa ke sebelah kiri ataupun kanan. So teacher bawa pindah ke kiri. Huruf bawa ke kiri, so OQ/OB equals to 3/4. So OQ daripada O ke Q 3 bahagian, O ke B overall straight line tu 4 bahagian. So berapakah bahagian untuk QB? QB berapa bahagian? 1. 1 part. Tu maksud dia. Sebab dia bagi tahu kat sini OB 4 bahagian. So 4 bahagian tolak 3 bahagian, so dapat QB 1 bahagian lah. Okay, now kita nak express. Okay, sebelum tu dia bagi kita vektor OA is A and vektor OB is B. Ni OB adalah 1B dan vektor OA adalah 1A. So kita nak express vektor AQ in terms of A and B. Kita nak express vektor AQ. Okay, buat dia punya jalan dulu. Okay, AQ, apa dia punya jalan? AQ is? AOOQ. Very good. AO plus OQ. Dia mesti start daripada A. Okay, lepas tu ganti. What is AO? Negative A. Negative A. Plus OQ. OQ je nak. Dia bagi vektor OB is positive B. So how to get vector OQ? 3/4 OB. 3/4 OB, di mana OB adalah vektor B. Okay. Itu adalah vektor AQ. Next, vektor OP. Okay, second vektor OP. Macam mana nak tulis dia punya laluan? OP OA OA plus AP. Okay, betul. Very good. OA plus OP. So OA tambah OP. OA adalah A plus AP. What is vector AP? 1/3 PB. 1/3 PB. 1/4 AB. 1/4. Satu. Vektor AP ni, dia punya bahagian adalah 1 daripada overall. Overall berapa bahagian? 4. 4 bukannya 3. Okay, so 1 bahagian daripada overall. 4 bahagian. 1/4 lah jadinya. 1/4 of AB. Maksudnya 1/4 dari AB. So AP adalah 1/4 of AB. Okay, so itulah kita ganti untuk AP. Okay, boleh faham tak penggantian kat sini? Boleh? Boleh faham? je. Boleh. Okay, lepas tu vektor AB. Kita cari lagi apakah vektor AB. Vektor AB adalah vektor AO tambah dengan OB. So vektor AO is negative A plus vektor OB adalah positive B. So ganti lagi. Okay, 1/4 multiply AO negative A plus OB. OB is positive B.
Okay, simplify lagi Simplify sehingga dapat dua term lah. Dua term A, B. So A dengan A, bila kita simplify, positive 1 minus 1 over 4. So you will get 3 over 4. 3 over 4 A. Tambah dengan, okay, untuk B ada satu term sahaja. So satu term iaitu 1 over 4 B. 1 over 4 vektor B. Okay, boleh faham tak macam mana dapat vektor OP? Faham. Boleh faham Okay, so tu untuk soalan A. Satu lagi soalan B. Okay, using equation OS equals to MOP dan vektor AS equals to NAQ. Okay, dia nak kita guna dua equation ini, okay, untuk kita show, untuk kita tunjukkan bahawa M equals to 3N and 3M plus 4N equals to 4. Maksudnya awak kena tunjuk macam mana dapat equation ini. Okay, kena tunjuk tu step by step lah. Okay, so gunalah equation ini, ikut arahan soalan dah disuruh guna je lah. Okay, so guna untuk tunjukkan equation ni, macam mana dapat. Okay, OS equal to MOP, ganti je. What is vector OS? Vector OS dia tak bagi. Dia tak bagi vector OS. Okay, OS is equal to M darab dengan vektor OP. Vektor OP kita dah kira tadi. OP is 3 over 4. 3 over 4 A plus 1 over 4 B. Okay. So kalau darab dia akan jadi MA. Kalau darab dia akan jadi 3M over 4 A plus M over 4 B. Okay, cuma vektor OS tu kita tak ada. Kita nak cari vektor OS. Okay, kita KIV dulu. Okay, kita ambil equation yang kedua, AS tu. AS is equal to NAQ. Okay, so vector AS. What is vector AS? AS adalah AO tambahkan dengan OS. Faham tak? Vektor AS ni adalah hasil tambah vektor AO plus OS. Okay, so teacher ganti kat sebelah kiri AS is AO plus OS. Okay, equal to NAQ. So AQ kita dah cari dekat soalan A1. So vektor AQ adalah negative A plus 3 over 4 B. Okay, dia ganti lagi dekat sebelah kiri. What is vektor AO? Vektor AO adalah apa? What is AO? Negative A. Negative A. Plus OS. OS yang kita kira tadi, yang ni. Ambil vektor OS ni letak dekat sini lah. Okay, vektor OS is 3M over 4 A plus M over 4 B equal to, okay, dekat sebelah kanan kita expand dengan N. So dia akan jadi berapa tu? Negative N A plus 3N over 4 B. So vektor kita letak kat belakang, coefficient letak di depan. Ni vektor dia adalah A. So N adalah coefficient, letak dia di depan. Okay, jadi dekat sebelah
kanan kita dah ada 2 term AB. Dekat sebelah kiri di sini kita ada 3 term. 1, 2, 3. Cuma daripada 3 ni ada 1 je yang B, 2 lagi adalah vektor A. So you all kumpulkan apakah coefficient of vector A, letak dia dalam bracket macam tu. Okay, lepas tu plus lah dengan vektor B ni. Okay, so untuk coefficient of vector A adalah, teacher ambil hot ni dulu letak depan. Sebab apa? Sebab dia positif. Yang ni kan negatif 1. So kita letak dia belakang Jadi 3m over 4 minus 1 tu adalah coefficient of vector A plus m over 4 vector B. A equals to negative n A plus 3n over 4 B. Okay, seterusnya kita boleh buat comparison lah. Kita boleh buat comparison iaitu bandingkan kiri dan kanan. Okay, sebelah kiri coefficient of vector A adalah 3m over 4 minus 1. Samakan dengan berapa dekat sebelah kanan? Negative n. Negative n. Kita samakan dia. Jadi kita buatlah equation. Kita buat equation, kita buat kat atas ni 3m over 4 minus 1 equals to negative n. Okay, tu first equation kita ambil daripada coefficient of vector A. Okay, biar dulu. Kalau nak make up terus pun boleh. Macam mana nak make up dia, nak touch up macam mana ni? Kita hilangkan over 4. Over 4 nak hilangkan macam mana? Kita multiply by 4, multiply by 4, multiply by 4 for each term. So dia akan jadi 3m. Darab 4 jadi apa ni? Minus 4. Minus 4 equal to Negative 4n. 4n. Okey, sama ke tidak? Sama ke tidak? Tak sama ni. Dia buat macam mana? Dia susun m dulu, lepas tu n, lepas tu 4. Keempat constant ni dia letak di sebelah kanan. So kita punya constant ni, kita susun dia di sebelah kanan. Yang ni kita bawa ke sebelah kiri. Okay, so 3m plus 4n equal to positive 4. Okay, dah settle lah untuk equation ini. Equation ni dah settle, sama dah. Okay, next kita ambil daripada comparison coefficient of vector B. Okay, coefficient of vector B dekat sebelah kiri, dia punya coefficient adalah m over 4. Sebelah kanan berapa? Sebelah kanan. 3n over 4. 3n over 4. 3n over 4. So you all buat equation m over 4 equal to 3n over 4. So dua-dua fraction. Kiri dan kanan fraction. Dan dua-dua over 4 over 4. So you all omit je. Abaikan je over 4 ni. You all ambil m equal to 3n. Okay. So m is equal to 3n. So dapatlah sama dengan equation pertama. Sama kan? Betul? Betul je. Okay, jadi bila dah sama, dia kan minta kita show that tadi. Disebabkan kita dah berjaya show, kita tulislah shown. Macam tu, telah ditunjuk. Okay, maksudnya dah jawablah soalan ni. Soalan ni dia minta show, so kita dah tunjuk lah. Okay, seterusnya hence. Hence. Bila adanya word hence ni, kita nak kena guna jawapan yang sebelumnya tadi yang kita dah buat pengiraan. Kita nak guna jawapan itu untuk selesaikan cari nilai mn. Macam mana nak cari nilai m dan n? Nak cari nilai mn adalah melalui equation tadi lah. Equation tadi.
Jadi you all kena solve simultaneous these two equation to get M and N. Jangan buat pengiraan lain. Guna sahaja jawapan yang telah kita buat tadi untuk jawab soalan bawah sekali tu. Okay, so disebabkan yang ni M dah jadi subjek, so kita buat substitution method lah. Kita gantikan M sebagai 3N. Okay, so kita bagi nama, ini equation 1, yang ni equation 2. So substitute equation 2 into equation 1. So 3M, M ganti 3N. Okay, plus 4N equal to 4. So simplify. 13N is 4 and the value for N is 4 over 13. Okay, lepas tu cari nilai M lah pula. Okay, macam mana nak cari nilai M? Ganti dalam second equation. Second equation, M is 3 multiply N. N kita dapat 4 over 13. So, M is 12 over 13. Okay, so nilai N dah. Nilai M pun dah. Siap lah. Cek jawapan, you all boleh cek menggunakan calculator. Macam mana nak cek jawapan guna calculator? Okay, first cek dulu susunan mesti sama. Adakah susunan ini tak sama ke tidak? Jawapan dia tak sama lah sebabnya untuk first equation dia susun M sebagai first term and second term equal to constant. Yang ni dia susun tak sama sebab dia buat equal to N dekat sini. Jadi kita harus susun equation 2 mengikut susunan equation 1. Baru kita boleh masukkan dalam calculator. So yang equation 2 ni, saya susun M minus 3N equal to 0. Baru dia sama. M first term, yang ni pun M first term. Second term is N, yang ni pun second term N. N kat sini constant 4, yang ni constant dia 0. Okay, bila awak tekan calculator, mod EQN, ambil degree 2, bukan degree 2, unknown 2. Unknown 2. So dia akan tanyalah A1, AB1 and C1. So A1 maksudnya daripada equation 1. A1, B1, C1 tu daripada equation 1. So A1 ambil coefficient first term iaitu 3. So A1 dia 3, B1 dia adalah berapa tu? B1. Berapa value B1? Negative 3. Negative 3? Macam ambil 3. 3 ni daripada equation 1. 4. 4. 4. Dia punya B1 is 4. C1 is 4. 4. Okay, lepas tu A2. A2 means from equation 2. Okay, what is A2? 1. 1. B2? Negative 3. Okay, C2? 0. 0. Okay, lepas tekan equal, dia akan keluar nilai X dan nilai Y. So, nilai X itu merujuk kepada siapa? X merujuk kepada M lah sebab kita susun M kat depan. Both equation kita susun M kat depan kan. So dia akan bagi dekat calculator nilai X tu, maksudnya nilai untuk M. So boleh check lah betul ke tidak awak punya pengiraan tadi. So M dapat 12 over 13 dan nilai Y. Y tu merujuk kepada N sebab kita susun N sebagai second term untuk kedua-dua equation tadi. Okay, so boleh check lah nanti check daripada skema dan juga calculator. Okay, so ada soalan ke nak tanya? Kok ada tak faham dekat mana-mana? Ada tak?
Ada tak Atira, Karin, Zuhaili? Ketidur dah belaka ni? Ada teacher. Ada. Risau cakap seorang-seorang dulu tak ada depan mata tau. Okey, ada soalan tak nak tanya setakat ni sebelum bersurai? Setakat ni tak ada. Tak ada. Okay, so untuk paper 2, teacher dah tunjuk satu soalan, number 3. So number 1, 2 and 4 you all boleh try sendiri nanti. Jawapan pun telah ada, jadi bolehlah try buat revision. Buat solution, practice macam mana nak tulis, working step. And you all kena practice daripada sekarang. So tak faham boleh tanyalah. Kita punya paper hari Selasa hari Selasa. So sebelum exam tu nanti wajib tandakan attendance. So attendance you all just tanda je dekat poll macam biasalah. Tanda dekat poll sebelum mula exam. Lepas tu jawab dekat OneNote. Maksudnya gini, maksudnya hantar jawapan nanti dekat OneNote. Sama ada nak jawab dekat kertas ataupun nak jawab dekat iPad terus pun boleh, mana-mana satulah. Jawab dekat kertas ataupun iPad terus. Lepas tu snap macam biasa. Cuma platform yang teacher guna adalah OneNote. Okay. Okay, so itu sahaja. Thank you, join. Daus ada ke tak ni? Daus? Negara teacher. Negara? Aku mic ada problem kot. Ya ke? Biasa Daus dia punya gadget ni je. Tak tahulah kok pergi dinner ke. Tak tahu dia record ke tak ni. Tak apalah. Okay, so good luck. All the best lah. Teacher harap siapa yang ada printer, better print dulu kertas soalan. Okay, nak pesan sikit. Untuk paper 2 kan, paper 2 kalau you all tak jawab habis sangat rugi sangat rugi. Sebab apa? Sebab in case lah kalau paper 2 awak punya jawapan in case tersalah vektor AQ ataupun vektor OP, tersalah di sinilah, minta jauh lah dok. Okay, in case tersalah dan awak jawab soalan B, awak menggunakan vektor AQ dan vektor OP yang salah, masih lagi boleh dapat markah. Contohnya vektor AQ awak salah, so kosong lah dekat sini, kosong. Tapi awak guna vektor AQ di sini dekat soalan B, awak menggantikan vektor yang salah itu, awak masih lagi layak dapat markah method. Biasa markah method ni yang follow through macam ni, teacher tanda macam ni. Right yang ada echo. Bila teacher tanda macam tu maksudnya awak dapat markah follow through. Follow through ni bermaksud awak carry je jawapan yang salah tapi masih lagi melalui method yang valid. So layak diberi markah method. Tu kelebihan paper 2 ataupun paper 2 ni soalan panjang lah, long question. So siapa-siapa yang tak jawab paper 2 sangat rugi sebab dia ada chances untuk dapat markah walaupun jawapan awalnya dia salah. Moral of the story, jangan tinggal kosong. Jangan tinggal kosong. Dan kalau boleh snap semua soalan. Teacher tak tahu, teacher tak tengok pun soalan tu ada berapa markah pun teacher tak tahu. Cumanya teacher nak pesan, snap je semua soalan. Soalan 1 sampai soalan last. Snap semua. Awak jawab ke awak tak jawab ke, snap sahaja. Mana tahu awak conteng-conteng dekat soalan tu, boleh diberi markah kan. Yang penting try lah, jangan tinggal kosong rugi. Okay, so itu sahaja daripada teacher. Good luck, all the best. Teacher mengharapkan lagi ramai lah dapat A dalam ujian selaras kali ini sebab banyak kali kita buat revision. Dah masuk siri 3, tak pernah lagi rasanya teacher buat revision gini. Siri 3 ni. Okay, so itu sahaja.
Thank you semua. Assalamualaikum. Thank you, teacher.